Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan yang dihormati oleh Allah, pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan kisah umat terdahulu, tentang kaum Nabi Musa AS dan sikap mereka dalam berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah bincangkan, kalau ingat, lebih kurang 2 minggu lepas tentang manhaj ataupun disiplin berinteraksi dengan riwayat Israiliyat. Sebab bila kita bicarakan tentang qasas Al-Qurani, perkara yang paling banyak masuk Israiliyat adalah tentang qasas Quran. Itu. Jadi para ulama khilaf sebenarnya tentang hukum meriwayatkan riwayat Israiliyat, seperti yang kita bentangkan lebih kurang 2 minggu lepas. Ada yang mengharuskan dan ada yang tidak mengharuskan. Tapi pandangan yang kita pegang adalah mengharuskan riwayat Israiliyat dengan menyatakan itu adalah Israiliyat, supaya kita dapat bezakan yang mana satu riwayat Al-Quran, mana satu riwayat daripada As-Sunnah yang sahih, dan mana satu yang masuk bukan daripada dua sumber yang sahih. Macam tu juga tentang kisah-kisah umat terdahulu ni juga. Sebab apa kita berhati-hati dalam meriwayatkan kisah-kisah begini? Sebab kisah umat terdahulu ni adalah salah satu daripada perkara ghaib, kan? Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi membahagikan ghaib itu kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah ghaib masa lampau, yang kedua ghaib masa hadapan, dan yang ketiga adalah ghaib masa sekarang. Jadi contoh bagi ghaib masa lampau ini adalah kisah umat dahulu, kan? Sebab apa? Sebab kita tak pernah ada pada zaman mereka. Jadi ghaib masa lampau itu hanya boleh dibuktikan dengan wahyu. Kalaulah Allah tak ceritakan, kalaulah Nabi tak ceritakan, jadi macam mana kita nak tahu itu adalah ghaib, kan? Itu yang pertama. Ghaib masa sekarang adalah seperti kepercayaan kita tentang adanya syurga, adanya neraka, adanya syaitan, adanya malaikat, adanya jin. Itu ghaib masa sekarang. Kalaulah Allah tak sebut, kalaulah Nabi tak sebut, macam mana kita nak percaya benda macam ni? Dan ghaib masa hadapan adalah seperti ahwal yaumul qiyamah, hal-hal tentang hari kiamat. Allah sebut dalam Quran, hari kiamat tu nanti akan hancur gunung ganang dan sebagainya lah, kan? Dan kita ni akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Segala amalan kita akan ditimbangkan. Yang baik akan ditimbangkan, yang buruk pun akan ditimbangkan. Kita akan masuk syurga, kita akan masuk neraka. Ini semua ghaib tentang masa depan. Jadi semua perkara ghaib ni, sama ada masa lepas ataupun masa sekarang ataupun masa hadapan, macam mana kita nak tahu tentang kewujudan perkara ghaib ni melainkan dengan wahyu, kan? Jadi disiplin untuk kita berinteraksi dengan perkara ghaibiyat, termasuk kisah-kisah umat terdahulu ni, adalah melalui perantaraan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun riwayat lain yang bukan daripada Al-Quran dan juga bukan daripada As-Sunnah, kita kena letak tepi sekejap. Kalau riwayat tu tersebut, riwayat tu selari dengan Al-Quran dan juga selari dengan As-Sunnah, kita boleh terima dia. Tetapi kita terima bukan sebab riwayat, tapi sebab Al-Quran sebut. Okey? Kalau riwayat tu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, itu kita tolak. Dan kalau riwayat itu disebutkan di dalam riwayat tapi tak disebutkan dalam Quran dan didiamkan dalam Al-Quran, itu yang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para ulama. Apapun, sebab jumhur para ulama mengharuskan untuk riwayat, sebab riwayat-riwayat tentang qasas Qur'ani terutamanya tidak mendatangkan hukum baru dalam syariah Islamiah, kan? Jadi kalau ada riwayat yang sebut apa kisah kaum Nabi Musa ni sekian yang tidak selari dengan Quran dan didiamkan oleh Quran, adakah itu menambahkan sesuatu pada hukum syarak? Tak menambahkan. Dengan sebab tu jumhur para ulama mengharuskan
Tapi minoriti para ulama tidak membenarkan, melainkan dengan menyebut itu adalah Israiliyat. Sebab apa? Sebab untuk membezakan yang mana satu yang sahih, yang mana satu yang bukan daripada sumber yang sahih. Okey. Jadi tuan-tuan, kita akan pergi kepada qasas as-sabiqin yang pertama, iaitu kisah umat terdahulu. Kita pilih kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya. Perbezaan tentang kisah umat terdahulu yang kita akan fokuskan dalam kuliah setiap hari Ahad ni adalah kisah umat terdahulu dan pengajaran yang kita akan ambil daripadanya. Manakala kisah para nabi itu lain, itu akan difokuskan oleh asatidzah yang lain. Yang kita fokuskan adalah umat, bukan nabi. Umat. Tapi ada juga kisah yang berkaitan dengan nabi, ada yang berkaitan dengan umat saja. Macam kisah Zulkarnain. Zulkarnain bukan nabi. Luqman bukan nabi, tapi disebut dalam Quran, disebut dalam Quran. Itu yang kita akan fokuskan. Ustaz, siapa yang akan ambil cover yang nabi tadi tu? Yang nabi kemungkinan besar Ustaz Syari. Ustaz Syari. Yang saya berkenaan dengan umat yang bukan nabi. Tapi ada juga beberapa kisah yang ada kaitan dengan nabi. Macam kisah kaum Nabi Musa AS, dia ada kaitan dengan Nabi Musa AS. Baik, fokus kita pada surah Al-Baqarah. Kalau ada Al-Quran boleh tengok surah Al-Baqarah, bermula pada ayat 67 sampailah ayat 74. Surah Al-Baqarah bermula pada ayat 67 sampai ayat 74. Kalau tak ada Al-Quran, kita buka di sini supaya kita boleh tengok sama-sama. Al-Baqarah sampai ayat 74. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Baik tuan-tuan, kita masuk secara lebih detail by ayat. Yang pertama pada ayat ke-67, Allah sebut bahawa Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi, sesungguhnya apabila Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor lembu. Qalu atattakhidhuna huzwa, kata kaum Nabi Musa ni, Bani Israel lah, adakah kamu nak bermain-main dengan kami? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, aku berlindung daripada Allah untuk tergolong daripada golongan yang jahil. Baik, ceritanya tuan-tuan, sebelum kita masuk lebih dalam, berlaku pembunuhan
dalam kaum Nabi Musa ni. Bila berlaku pembunuhan, tidak tahu siapa pembunuh. Siapa menjadi mangsa tu tahulah. Siapa yang pembunuh tak tahu. Jadi mereka datangkan perkara ni kepada Nabi Musa, dan mereka minta Nabi Musa untuk jelaskan tentang perkara ni. Jadi apabila Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah minta kamu sembelih lembu, seolah-olah benda tu pelik pada mereka. Sebab yang dimintanya adalah untuk tahu siapa pembunuh. Tiba-tiba disuruh pula untuk sembelih lembu, kan? Seolah-olah macam tidak ada kaitan. Tetapi bila Nabi Musa sebut, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih lembu. Nabi Musa sebut ini adalah perintah Allah, bukannya perintah Nabi Musa AS. Bukan perintah aku, kata Nabi Musa, tapi ini adalah perintah Allah. Tetapi kaum Bani Israel ni, tuan-tuan, sikap dia adalah sikap yang degil. Dia keras hati, keras kepala dan sebagainya. Dengan sebab tu, kata kaum Bani Israel, qalu atattakhiduna huzwa, adakah kamu ni Nabi Musa nak bermain-main dengan kami? Itu kita panggil perangai Bani Israel. Jadi Nabi Musa sebut, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung daripada Allah untuk tergolong daripada golongan yang jahil. Apa maksud ayat ini? Yang pertama, ayat ini menerangkan tentang perintah Allah, dan Nabi Musa pun tahu, seolah-olah tahu yang kaum dia ni akan menentang. Dengan sebab itu Nabi Musa sebut, ini adalah perintah Allah, bukan perintah aku. Jadi bila sebut perintah Allah, kamu kena laksanakan dengan segera. Itu. Tapi perangai kaum Bani Israel ni adalah mempersoalkan, adalah untuk bermain-main, adalah untuk mencerca, tak mau ikut Nabi mereka. Dengan sebab tu mereka anggap seolah-olah Nabi mereka ni bermain-main dengan mereka. Ustaz, tapi dia orang dapat kekaitkan dengan sembelih tu sebagai cara untuk menyelesaikan kes tu, ke dia tak tahu? Itu di akhir nanti. Di akhir nanti Allah mulakan kisah ni. Sekali kita tengok hikmah di sebalik tertib ayat ni, kan. Allah mulakan kisah ni untuk menonjolkan bagaimana sikap Bani Israel dalam berinteraksi dengan Nabi mereka, dalam berhadapan dengan perintah mereka. Jadi Nabi Musa sebut, aku ni bukan golongan yang jahil. Orang jahil ni adalah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, berbohong, berdusta. Tapi aku menyuruh kamu untuk laksanakan perintah Allah, kan. Jadi dengan sebab itu, ini juga menunjukkan bahawa mereka tidak takut dengan perintah Allah, dan mereka ingkar dengan arahan Rasulullah, utusan mereka, arahan utusan Allah kepada kaum mereka, itu Nabi Musa. Baik, dan tuan, kita tengok pada ayat seterusnya, ayat 68. Bila mereka tanya Nabi Musa, adakah ini suatu perkara yang main-main, dan Nabi Musa menafikan perkara tersebut. Kemudian mereka kata lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka kata, ud'u lana, tanya Allah Ta'ala, tanya Tuhan kamu, ud'u lana rabbak, tanya Tuhan kamu, yubayyin lana ma hi, lembu yang macam mana yang nak sembelih. Ud'u lana rabbak ini juga ada satu isu yang besar. Sebab perkataan rabbak itu Tuhan kamu, bukan Tuhan aku, itu maksudnya. Jadi seolah-olah kaum Nabi Musa ni mengata, tanya tu Tuhan awak tu, tapi Tuhan awak tu bukan Tuhan kami. Macam tu. Ini juga adalah salah satu bentuk penghinaan kepada utusan Allah, dan bentuk penghinaan juga kepada Allah, kan. Jadi seolah-olah kaum Nabi Musa ini, kaum Bani Israel ini menafikan ketahanan Allah pada diri mereka. Seolah Nabi Musa itu Tuhan kamu, bukan Tuhan aku, kan. Ustaz, satu lagi nak tanya. Peristiwa ini berlaku zaman Nabi Musa. Nah. So bila ayat ini turun ke orang-orang yang Madinah, Yahudi mendengarnya, dia orang sebenarnya dah tahu ke kisah ini dalam berlaku ke? Dia pun baru tahu bila Nabi cerita, bila Al-Baqarah turun. Macam ni, tuan-tuan. Mungkin cerita ni telah pun ada di dalam, telah ada dalam Injil, telah ada dalam Taurat. Mungkinlah ada. Tetapi
apabila Al-Quran datangkan kisah ni, menunjukkan bahawa perkara tu memang benar-benar berlaku. Sebab Injil dan Taurat sekarang kita dah tak boleh percaya, sebab berlaku penyelewengan dan sebagainya. Tapi bila Al-Quran sebut ini memang betul-betul berlaku, ini adalah kita kata cerita dulu tetapi selari dengan Al-Quran. Dan sebab tu kita terima sebab Al-Quran sebut kan. Jadi bila kaum Bani Israel ini tanya kepada Nabi Musa, tanya Allah Ta'ala, tanya Tuhan kamu, lembu yang macam mana? Kata Nabi Musa, qala innahu yaqul. Qala innahu yaqul maksudnya Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah telah pun berkata. Sekali lagi Nabi Musa dalam bab ni, Nabi nisbahkan perintah ini kepada Allah. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah telah berkata. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Lembu itu adalah lembu yang tidak terlalu tua, la faridun wala bikrun, tidak pula terlalu muda, awanun baina dhalik. Awanun baina dhalik ni duduk di pertengahan. Maksudnya tidak tua sangat, tidak muda sangat, tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa kata jangan tanya banyak sangat. Faf'alu ma tu'marun, buat saja. Buat terus. Allah suruh buat terus. Jangan tanya banyak sangat. Itu perintah daripada Nabi Musa. Tapi sekali lagi sikap Bani Israel ni, kaum Nabi Musa ni, dia tidak terus melaksanakan perintah Allah. Tapi dia anjak, dia tunda, dia extend, dia tanya banyak-banyak. Sampai last kali dia yang dapat susah. Kita tengok pada ayat seterusnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekali lagi kaum Bani Israel ini disebut, qalu du'u lana rabbak, tanya Tuhan kamu. Seolah-olah sekali lagi istihza, sekali lagi penghinaan kepada Allah dan juga kepada Nabi Musa. Tanya Tuhan kamu, dan Tuhan kamu itu bukan Tuhan kami. Itulah maksud di sebaliknya. Ustaz, Nabi Musa digambarkan sebagai seorang yang berbadan tegak kuat kan. Dia tak apa ke, tanya lebih ni kan. Ini juga satu isyarat kesabaran Nabi Musa. Ada part-part yang memang Nabi Musa bertindak bengis, dan boleh jadi ini juga pada peringkat awal. Jadi dia berlaku tadarruj, kita panggil berperingkat dalam dakwah. Dengan sebab tu ada certain tempat yang bengis, certain tempat yang Nabi Musa sabar ikut perintah Tuhan. Satu lagi, kejadian ini berlaku adakah sebelum Nabi Musa berjumpa Tuhan ke setelah Nabi Musa berjumpa Tuhan yang dia tarik jago itu, ke sebelum lagi? Kalau ikut daripada tertib Quran, selepas Nabi Musa berjumpa Tuhan. Oh, ini berlaku ni? Berlaku. Kalau ikut tertib Quran. Sebab ayat berkenaan dengan Nabi Musa jumpa Tuhan tu pada ayat yang ke-60. Ini ayat yang ke-67. Macam itulah. Jadi Nabi Musa sebut, kaum Nabi Musa sebut, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanya Tuhan kamu, lembu ni color apa? Warna apa lembu yang Tuhan minta nak sembelih ni? Adakah warna biasa-biasa ataupun macam mana? Sekali lagi mereka tidak segerakan melaksanakan perintah Tuhan, tapi banyak tanya kan kaum Nabi Musa ni. Jadi Nabi Musa sekali lagi menisbahkan arahan ini kepada Allah. Qala innahu yaqul. Nabi Musa kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun berkata. Jadi Nabi Musa akidkan, tegaskan, ini bukannya perintah aku, ini perintah Tuhan. Laksanakan segera, tak payah banyak tanya. Jadi bila mereka tanya, Allah jawab, innaha baqaratun safra'u faqi'un launaha. Sesungguhnya lembu itu adalah lembu yang berwarna kuning kesemuanya. Tasurrun nazirin, senang untuk dilihat. Maksudnya daripada jauh pun dah nampak lembu tu kuning keseluruhannya. Senang sebut macam lembu kat Malaysia lah, warna kuning. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. Sebab lembu-lembu di negara lain susah juga. Kalau saya dulu di overseas, saya tak nampak lembu warna kuning.
Di Malaysia lembu anak kuda kuning. Dan ini juga menunjukkan kesabaran Nabi Musa AS. Apabila ditanya, tetap beliau terima wahyu kepada Allah Ta'ala, dan beliau sampaikan kepada kaumnya. Baik, kita tengok seterusnya ayat yang ke-70. Qalu du'u lana rabbak. Bila Allah sebut kepada kaum Nabi Musa yang lembu ni mestilah lembu yang pertengahan umurnya, dan lembu ni mestilah lembu yang berwarna kuning, sekali lagi mereka ni, kaum Bani Israel ni tanya lagi, tak mau buat lagi tentang perintah Allah. Jadi sekali lagi mereka hina Nabi Musa, dan mereka hina Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan perkataan qalu du'u lana rabbak. Tanya Tuhan kamu. Itu bukan Tuhan kami, tanya Tuhan kamu. Itu maksudnya. Yubayyin lana ma hi. Lembu yang macam mana? Dia tanya lagi. Lembu yang macam mana ni? Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya lembu ni hampir sama dia kaum ni Musa sebut. Lembu-lembu ni hampir sama. Jadi lembu yang macam mana yang Tuhan nak? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Bila kamu tetapkan lembu yang macam mana yang nak, insya-Allah kami akan jumpa. Kemudian sekali lagi sikap kaum Bani Israel, iaitu tidak terus melaksanakan perintah Allah, bahkan mencari alasan untuk melaksanakan perintahnya. Kita tengok Nabi Musa jawab lagi, qala innahu yaqul, innahu lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya dia Allah Ta'ala telah pun berkata. Jadi Nabi Musa tegaskan beberapa kali dah, 3-4 kali dah, bahawa perintah ini bukan perintah Nabi Musa, tapi perintah ni perintah Tuhan kamu dan Tuhan aku, perintah Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi Musa sebut qala innahu yaqul innaha baqaratun, sesungguhnya lembu itu adalah lembu yang la zalulun tusirul ard, yang tidak, kita panggil yang tidak membajak tanah, yang tidak bekerja membajak tanah, tidak digunakan untuk membajak tanah. La zalulun tusirul ard wala tasqil harth, dan tidak menyiram tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, tidak ada kecacatan walaupun sikit pun. Jadi kalaulah tuan-tuan, kalau tengok perintah Allah Ta'ala mula-mula umum, lembu, minta sembelih lembu saja. Kemudian dia menjadi semakin lama semakin sempit, semakin susah nak cari. Kalaulah mereka laksanakan dengan direct, adakah mereka telah pun melaksanakan perintah Allah? Melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan sebab banyak alasan, banyak persoalan, last sekali itu merumitkan mereka sendiri. Ustaz, satu lagi, bila pertanyaan beberapa kali itu kan, dan dijawab oleh Nabi Musa, adakah itu macam satu tempoh masa, kemudian Allah jawab, kemudian satu tempoh masa lagi Allah jawab, satu tempoh masa lagi Allah bagi maklumat pada Nabi Musa, ke dia satu masa Ustaz? Dia 3 masa kemudian? Kalau kita tengok dalam ayat ini, dia tidak ada fa'ut ta'qib. Maksudnya kemungkinan dua-dua boleh. Dan kalau kita tengok, boleh jadi dia ambil masa yang agak lama. Sebab selalunya yang direct ni dia ada isyarat dia. Ataupun yang masa terlalu panjang ni juga ada isyarat, dia akan guna summa. Kalau direct ni dia akan guna perkataan fad'u faqul, macam tu. Itu direct, maksudnya sekaligus. Yang ni tak ada isyarat tu. Dua-dua kita tak tahu. Adakah ambil masa yang lama ataupun ambil masa yang sekejap. Okey. Jadi Allah letakkan syarat lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul ard, bukan lembu yang digunakan untuk membajak tanah, wala tasqil harth, dan bukan lembu yang digunakan untuk menyiram tanaman. Musallamatun la syiyata fiha, tidak ada sebarang kecacatan pun pada badan lembu tu. Qalu al-ana ji'ta bil haqq, itu juga satu istihza', satu penghinaan. Kata kaum Nabi Musa, qalu al-an, sekarang ni barulah betul arahan, barulah clear arahan. Kan? Satu bentuk istihza', satu bentuk penghinaan. Seolah-olah arahan yang daripada yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga itu bukannya arahan yang tepat. Jadi arahan yang ini baru tepat. Itu
sebenarnya satu penghinaan lah, satu sifat kaum Bani Israel yang keras kepala, yang keras hati mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Seolah yang tadi ni Allah sebut suruhan yang salah. Yang pertama tu suruhan yang salah, yang kedua suruhan yang salah, yang ketiga suruhan yang salah, yang keempat ni bola suruhan yang betul. Dia tak nak mengaku kalah lah, dia tak nak mengaku kalah. Macam tu. Okey. Kata kaum Nabi Musa, qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang ini barulah kamu datangkan dengan kebenaran. Fadhabahuha wa makadu yaf'alun. Fadhabahuha, mereka pun sembelih. Mereka cari lembu tu dan mereka sembelih. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tak jumpa lembu tu. Itu satu tafsiran. Ada juga tafsiran hampir-hampir apa yang mereka buat tu tidak menggambarkan yang mereka ni ikut perintah Allah. Kan? Jadi kalau kita buat dalam keadaan terpaksa kan, itu kan seolah-olah macam buat tidak ikhlas. Allah suruh direct, kita tak buat, kita tanya lagi sampai last sekali tak ada alasan dah barulah kita buat. Itu sepatutnya saya terfikir motif dia, adakah dia nak melindungi pembunuh yang tadi tu? Itu juga macam itu di akhir ayat. Di akhir. Itu di akhir ayat. Okey? Jadi fazabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka sembelih tapi hampir-hampir mereka tak jumpa, satu tafsiran. Satu lagi, hampir-hampir mereka ni sembelih macam tak ikut perintah Allah. Spesifikasi itu tak tepat lah maksudnya. Maksudnya ialah kita ni kalau orang suruh kita buat kerja, tapi kita pun bagi alasan sampai last sekali tak ada alasan lah, kita pun buat. Itu betul-betul buat ke tak mau buat? Tak mau buat lah cerita dia. Macam ni lah juga yang berlaku kepada kaum Nabi Musa. Bila Allah suruh, kemudian bagi alasan, tanya, kemudian last sekali tak ada alasan dah, barulah mereka lakukan. Jadi pelakuan mereka itu yang betul-betul pelakuan ke, dianggap pelakuan ke tidak pelakuan, seolah-olah macam mereka ni tak mau buat lah. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Banyak alasan. Kemudian pada ayat yang ke-72 Allah sebut, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Apabila kamu membunuh seseorang, faddaratum fiha, kemudian kamu berjidal, kamu tuduh menuduh, kamulah bunuh, ini kamulah bunuh, ini kamu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah sebut Allah mengetahui, Allah lah tempat keluar apa yang kamu diamkan. Maksudnya Allah lah mengetahui apa yang kamu diamkan. Ini ghayah, ini tujuan sebenar ayat ini turun. Tujuan sebenar Allah memerintahkan untuk membunuh, untuk menyembelih lembu. Kalau kita tengok pada tadi, pemilihan lembu tu macam mana dan juga kedegilan kaum Bani Israel, ini tujuan daripada keseluruhan kisah. Kita tengok ayat seterusnya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, kata Allah, idribuhu bi ba'dihha, pukul mayat. Maksudnya mayat orang yang kena bunuh tu, ambil sebahagian daripada anggota lembu yang disembelih, pukul mayat tu. Kadzalika yuhyillahul mauta, macam begitulah Allah menghidupkan orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah memaparkan keagungannya. La'allakum ta'qilun, semoga-moga kamu berfikir. Tuan-tuan, kalau kita tengok daripada ayat 67 sampai ayat yang ke-73 ni, kita tengok sepatutnya, logikalnya, Allah mestilah dahulukan tujuan untuk sembelih haiwan kan. Tapi Allah takhirkan, Allah letak di hujung. Sebab apa? Jadi sepatutnya Nabi Musa apabila suruh, bila kata Allah suruh kamu sembelih haiwan, sembelih lembu, supaya kamu ketahui siapa pembunuh, boleh tak? Boleh. Dan itu lebih jelas kan. Maksudnya tidaklah kita tertanya-tanya kan, sebab apa Allah buat macam tu. Tetapi Allah dahulukan perangai Bani Israel ni, sikap Bani Israel ni, untuk kita tahu bahawa ibrah daripada kisah ni adalah sikap Bani Israel.
sekalipun terima dulu jangan banyak tanya. Jangan banyak cerita. Jadi sekalipun sembelihan lembu ini adalah untuk faedah Bani Israel sendiri, kan? Mereka sendiri yang nak tahu siapa membunuh. Nabi Musa tak mau tahu, kan? Jadi faedah di sebalik sembelihan lembu tu, faedah tu berbalik kepada siapa? Kepada kaum penyelesaian isu kandung penyelesaian tadi berbalik kepada siapa? Faedah suruhan Allah untuk sembelih lembu tu berbalik kepada siapa? Balik kepada Bani Israel. Tapi Allah dahulukan sikap Bani Israel untuk menceritakan kepada kita betapa buruknya akhlak Bani Israel, betapa teruknya mereka berinteraksi dengan Nabi mereka, betapa teruknya tidak menghormati Nabi. Mereka tidak menghormati Nabi, mereka tidak ikut arahan Allah, tidak segera melakukan perintah Allah. Sedangkan akhirnya perkara itu faedah untuk diri mereka juga. Ustaz, benda ni semua kejadian ni berlaku selepas peristiwa yang Mana dan Salwa, semua tu dah berlaku sebelum ni ke macam mana Ustaz? Dia keluar daripada Fir'aun punya rekaman. Al-Manna was-Salwa kalau tak salah saya ayat 80 lebih. Ini ayat 73. Adakah ini zaman ni dia dah bebas daripada Fir'aun, dah melepasi lautan merah tu semua ke macam mana Ustaz? Oh, itu saya tak pasti. Sebab turutan cerita tu kan. Boleh jadi lepas, boleh jadi sebelum. Boleh jadi lepas, boleh jadi sebelum. Sebabnya tapi kalau sebelum umat betul menjadi hamba kepada Fir'aun kan, duduk sesuatu dalam keadaan yang bertekan kan. Ya. Tapi apa yang nak di-highlightkan dalam Quran ni, sebab apa Allah tak highlightkan yang mana dulu yang mana kemudian? Sebab yang tu bukan tujuan sebenar. Okay. Tujuan sebenar untuk ibrah, untuk ambil pengajaran adalah sikap Bani Israel. Jadi kalaulah kita tahu cerita ni berlaku selepas zaman Fir'aun, cerita ni berlaku pada zaman Fir'aun, apa faedah yang kita ambil? Tak ada apalah. Jadi Al-Quran tidak fokus pada tempat tu, supaya Al-Quran fokuskan benda yang lebih penting, iaitu mengetahui sikap Bani Israel dalam berhadapan dengan Rasulullah dan juga berhadapan dengan perintah Allah. Okey, kita tengok kan ayat 73 ni, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Allah suruh Bani Israel untuk pukul mayat tersebut, mayat yang kena bunuh tu, dengan sebahagian daripada anggota lembu yang disebelah. Ustaz, adakah mayat tu tidak dikebumikan ke, ataupun dia gali balik ke, atau dia tunggu sehingga kes dia selesai ke macam mana? Itu juga satu yang didiamkan oleh Al-Quran. Itu juga satu yang didiamkan oleh Al-Quran. Dan kalau kita tahu pun, adakah itu mendatangkan faedah? Itu macam tu. Jadi Al-Quran tak fokus benda-benda macam tu. Al-Quran fokus benda yang lebih penting, iaitu perintah Allah untuk pukul mayat tu dengan salah satu anggota. Kemudian Allah sebut kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah menghidupkan orang yang mati, wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah mempamerkan apa bukti kekuasaan Allah, la'allakum ta'qilun, semoga-moga kamu berakal, berfikir. Apa di sebalik ayat ni? Di sebalik ayat ni Allah juga nak khabarkan bahawa kekuasaan Allah itu sangat luas. Macam mana kita mati nanti dan kita dibangunkan juga, macam itulah mudahnya Allah nak bangunkan. Macam tu juga Allah mudahnya Allah nak bangunkan mayat yang tadi, yang dibunuh tadi. Jadi mungkin pada orang Bani Bani Israel, dia tak percaya semudah itu boleh mayat tu hidup kan. Ya. Jadi Allah simple je kan. Allah simple. Allah nak khabarkan macam ni. Tengok macam mana Allah boleh bangkitkan mayat yang tidak ada roh. Macam tu juga Allah akan bangkitkan kita nanti di padang mahsyar. Itu kita panggil kefahaman di sebalik itulah. Okey. Baik. Kemudian Allah sebut dalam ayat ke-74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Sekalipun Bani Israel tengok kemukjizatan tersebut, sekalipun Bani Israel tengok kekuasaan Allah itu, kemudian mereka juga tetap tidak beriman dengan Nabi Musa AS.
Maksudnya lepas dia itu mayat terbangun, dan adakah dia memberitahu siapa sebenar pembunuh? Adakah itu yang ya di sebalik apa Allah hidupkan mayat, dan mayat tersebut bagi tahu yang pembunuh ni adalah siapa. Tapi dalam waktu itu juga, adakah mereka terima kerasulan Nabi Musa? Mereka tetap tak terima. Sepatutnya mereka berterima kasih lah ya. Ya. Isu telah selesai ya. Isu telah selesai. Jadi mereka tetap kufur dengan Nabi Musa. Jadi Allah sebut summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah sebut hati mereka ni keras. Min ba'di dzalik, selepas itu hati mereka ni keras. Fahiya kal, kalau boleh kena panah peti mati semua. macam tu lah kan. Kalau kita tengok macam mana keras hatinya kaum Bani Israel ni, fahiya kal hijarah, Allah sebut keras macam batu. Au ashaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Jadi ini satu kita panggil perumpamaan yang Allah sebutkan tentang perangai Bani Israel dan pendirian mereka. Mereka ni hati mereka keras macam batu, bahkan lebih keras daripada batu. Allah bila sebut tentang kita panggil perumpamaan ni, Allah tidak sebut perumpamaan saja, bahkan Allah sebut contoh tentang perumpamaan ni. Kita tengok selanjutnya Allah sebut wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Allah kata ada sebahagian batu ini yang air mengalir di celah-celah dia. Jadi batu yang keras ni pun air boleh mengalir di celah-celah batu ni. Jadi batu ni sebenarnya lebih lembut pada hati kamu. Itu satu. Yang kedua Allah sebut lagi wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Allah sebut sesungguhnya sebahagian daripada batu itu terpecah dan mengalir mata air. Itu ke yang mukjizat Nabi Musa? Ya. Yang 12 mata air itu? Ya. Itu. Mana kejadian itu berlaku sebelum tu lah ya? Kalau tengok tertib Quran sebelum tu. Jadi wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Allah sebut batu ni keras-keras dia pun dia boleh mengalirkan mata air. Tapi hati kamu ni keras sangat, lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah sebut sebahagian daripada batu ada yang jatuh ke bumi kerana takut kepada Allah. Tapi hati kamu ni, pendirian kamu ni, kamu tak takut pada Allah, lebih teruk, lebih keras pada batu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Buktinya tuan-tuan, kalau kita tengok batu yang mengeluarkan mata air, Allah mention dalam surah Baqarah ayat ke-60. Kita tengok wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar, seperti yang tuan sebut tadi, fanfajarat minhu 12 aina. Kita tengok Nabi Musa sebut, bukan Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut apabila Nabi Musa wa idhistasqa Musa liqaumihi, apabila Nabi Musa nak memberi minum kepada kaumnya, faqul nadrib bi'asaka al-hajar, Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukul batu. Daripada batu yang dipukul itu fanfajarat minhu 12 aina, terpancar 12 mata air. Jadi daripada batu yang keras tu pun Allah kata air boleh terpancar. Hati kamu ni lebih keras daripada batu. Itu yang Allah nak maksudkan. Fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap kaum, setiap keluarga ataupun kumpulan daripada kaum Bani Israel ini tahu kat mana mereka mata air yang mereka nak. Jadi ini yang Allah katakan batu ni lebih lembut pada kamu, lebih lembut pada hati kamu. Kemudian berkenaan dengan batu yang jatuh kerana takutkan Allah, itu pada surah Al-A'raf ayat 143. Kita tengok apabila Nabi Musa berjumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa sebut, qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhan aku nak tengok kamu. Tunjukkanlah, paparkanlah tonjolkanlah diri kamu wahai Allah Ta'ala. Itu Nabi Musa minta.
Tapi Allah sebut qala lan tarani walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah sebut sesungguhnya kamu tidak akan dapat melihat aku, walakin unzur ila al-jabal, tapi tengok kepada gunung. Kalau gunung tu stay, maintain, kuat, fasawfa tarani, kamu akan dapat tengok aku. Lalu Allah apabila nak tunjulkan diri zat Allah Ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Jabal tadi, gunung tadi pecah, hancur lebur, dan Nabi Musa jatuh pingsan. Ini yang dimaksudkan dengan batu jatuh kerana takutkan Allah. Jadi keadaan kaum Bani Israel ataupun bagaimana teruknya sikap Bani Israel ni adalah hati mereka lebih teruk, lebih keras daripada batu yang Allah maksud. Ustaz, masa batu tu jatuh, adakah kaum Nabi Musa nampak juga kejadian batu tu ke Nabi Musa dia seorang? Tak, dalam bab ni adalah Allah nak gambarkan kerasnya hati kaum Bani Israel. Kemudian Allah bagi perumpamaan dengan batu. Kemudian Allah sebut yang batu ni lebih lembut daripada Bani Israel. Kemudian Allah datangkan bukti bahawa batu ni lebih lembut. Faham kan? Jadi bila batu ni lebih lembut, Allah sebut batu ni, di celah-celah batu ni mengalir air sungai. Daripada batu ni terpancar air mata air. Daripada batu ni ada batu yang jatuh kerana takut kepada Allah. Dia tidak ada kaitan dengan kaum ini. Dia hanya satu pembuktian bahawa batu adalah lebih lembut daripada hati nurani kaum Nabi Musa AS. Okey, baik. Daripada hikmah, kita tengok hikmah tertib ayat. Kan kita bincang pada ayat 67 tadi, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut terus yang tujuan disembelih haiwan, tujuan disembelih lembu adalah untuk menzahirkan siapa pembunuh. Tetapi Allah sebut, Allah tertibkan yang lembu ni, Allah tertibkan macam mana degilnya kaum Bani Israel. Dengan sebab tu Allah susun dulu, Allah sebutkan dulu yang kaum Bani Israel ni bila Allah perintahkan pada mereka lambat-lambat, mereka banyak soal, mereka kata Tuhan Allah Tuhannya lah Tuhan Nabi Musa saja, bukan Tuhan mereka. Jadi itu sikap Bani Israel. Ustaz, satu lagi, sikap Bani Israel ni, adakah dia merujuk kepada bila terjadi sesuatu tu ada grup yang jahat, tapi ada juga grup yang baik. Adakah majoriti macam ni ataupun semua yang macam tu? Tak ada orang baik yang tegur kau ni kenapa lebih-lebih macam tu, macam mana? Setakat yang saya faham, majoriti. Ada juga yang ikut Nabi Musa AS. Dia tidak ke backup Nabi Musa. Kenapa kau buat macam ni ke? Itu tak penting ke macam? Boleh jadi yang tu pun didiamkan oleh Al-Quran juga, yang pertama. Yang kemudian yang ini adalah kita panggil al-aghlabiyah, kebiasaan sikap Bani Israel. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain pun, dalam kisah-kisah Bani Israel dengan nabi-nabi yang lain pun, Allah mentionkan tentang perangai Bani Israel ni. Dalam kisah dengan Nabi Ibrahim AS begitu kan. Nabi Ibrahim juga adalah nabi kepada Bani Israel. Tapi bila Nabi Ibrahim buktikan bahawa patung-patung ni bukan Tuhan, mereka tetap tak terima apa yang Nabi Ibrahim sebut. Tapi yang secara confirmnya ini adalah perangai golongan yang kufur kepada Bani Israel. Sebab saya rasa dalam mana-mana masyarakat pun kita ramai, mesti dia ada pemuka-pemuka dia, ketua-ketua dia yang kata pemerintah golongan tu. Jadi ketua dia tu, yang lain tu mungkin orang biasa dia mengikut saja. Adakah itu lebih kurang Ustaz? Itu pengajaran yang kita kena ambil. Memang kita kena praktikkan benda tu. Dan bagi saya, kalau ada pemuka-pemuka yang jahat dalam masyarakat itu, memang kita tahu. Tapi kita ni kenalah jadi backup pada Nabi. Kita mesti lawan lah dia. Betul. Kita kena jadi ejen membantu Nabi untuk menjatuhkan Betul. pemuka-pemuka tadi. Betul. Nabi Musa AS ada pengikut. Nabi Ibrahim ada pengikut. Semua Nabi ada pengikut. Sampai dalam hadis Nabi, dan ada Nabi yang tidak ada pengikut. Betul. Sampai dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi cerita berkenaan dengan
peristiwa di mahsyar nanti, Nabi sebut ada Nabi yang datang ke mahsyar dengan pengikut beliau, dengan pengikut baginda. Ada Nabi yang seorang pengikut, ada yang Nabi yang sedikit pengikut, ada Nabi yang tidak ada pengikut langsung. Tapi dalam ayat ni Allah nak mentionkan tentang golongan yang kufur kepada Nabi Musa AS. Dan mereka Allah sebutkan tentang perangai mereka dulu, kemudian barulah Allah sebutkan dengan tujuan penyembelihan. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah untuk kita tahu macam mana perangai Bani Israel ni dalam berhadapan dengan perintah Allah, dalam berhadapan dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah, kan? Sedangkan tujuan yang akhir itu, tujuan hasil daripada sembelih lembu tadi, yang faedahnya berbalik kepada kaum Bani Israel sendiri. Jadi sepatutnya mereka kena terima perintah Allah. Mereka lah yang menyempitkan urusan ni. Kalaulah mereka terus sembelih waktu permulaan arahan, mereka tidak susah untuk cari. Tapi bila banyak soalan, maka Allah kata, Allah tetapkan syarat yang lain. Banyak lagi soalan, syarat pula warna lain. Banyak lagi soalan, syarat pula mestilah lembu yang tidak ada kecacatan dan sebagainya, kan? Siapa yang menyusahkan siapa? Bani Israel yang menyusahkan diri mereka sendiri. Sedangkan faedah itu adalah faedah daripada mereka juga. Jadi hikmah tertib ayat ini adalah pendapat Syekh Qutb, iaitu yang pertama adalah untuk menunjukkan daripada kisah ni, yang perkara yang paling penting daripada kisah ni bukan tujuan. Perkara yang paling penting daripada kisah ni, ibrah yang kita boleh ambil, adalah perangai kaum Bani Israel. Sebab itu Allah dahulukan perangai Bani Israel, kemudian Allah akhirkan tujuan daripada tujuan di sebalik sembelih lembu. Baik, pengajaran daripada kisah ni, yang pertama adalah menjauhi sikap buruk. Seperti mana sikap buruk yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Mereka tolak Nabi Musa, mereka hina Nabi Musa, mereka katakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan Nabi Musa saja, bukan Tuhan mereka. Semua itu adalah sikap buruk. Jadi pengajaran yang pertama yang kita dapat ambil adalah kita menjauhi sikap buruk. Yang kedua adalah yakin dan beriman dengan kekuasaan Allah. Yakin dan beriman dengan kekuasaan Allah seperti yang Allah sebut tentang Allah menghidupkan mayat yang mati tadi. Jadi itu juga adalah tanda keimanan kita bahawa Allah juga mampu untuk menghidupkan kita selepas kita dimatikan. Okey. Sebenarnya adalah tidak mengingkari perintah Rasul. Tuan-tuan, kalau kita tengok zaman sekarang, ramai kan yang tolak hadis. Ramai yang tolak hadis. Ada yang tolak hadis secara total, ada yang kata hadis ni tidak makul, tidak logik dan sebagainya. Sedangkan ayat ini membuktikan bahawa kita ni disuruh untuk mentaati perintah Rasul. Dan Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain yang banyak, sesungguhnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kan? Sesungguhnya Rasul tidak bercakap dengan hawa nafsu, tetapi segala yang Rasulullah cakap adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi pengajaran seterusnya adalah tidak mengingkari perintah Rasul. Seterusnya adalah mengetahui sikap Bani Israel seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu perangai Bani Israel ini degil dengan perintah Rasul, degil dengan arahan Allah, melambat-lambatkan arahan Allah dan sebagainya. Itu semua adalah sikap Bani Israel yang kita perlu jauhi daripada diri kita. Ustaz, ayat yang cerita Bani Israel itu yang dalam bab kisah lembu ni, adakah dia datang turun pada Nabi Muhammad? Satu cerita tu sekali turun ke dia turun sikit-sikit? Ini pun saya tak tahu. Tapi ayat ni turun kepada Nabi Muhammad. Boleh jadi satu yang kita boleh selitkan bila Allah sebut wa idz qala Musa. Adakah Musa boleh kata macam tu? Wa idz qala Musa liqaumihi innallah, sesungguhnya Allah Taala memerintahkan. Adakah Musa cakap dengan bahasa Arab ini ataupun Musa cakap dengan bahasa dia kemudian ditranslatekan oleh Allah dalam perkara ini? Ini satu perbincangan yang menarik juga kalau kita bincangkan. Tentulah Nabi Musa bukan bercakap bahasa Arab. Ya. Dia bahasa lain. Ya, betul. Maknanya satu bentuk naratif lah. Dia naqal ataupun nukilan daripada sudut makna. Makna yang Nabi Musa sebutkan itu disebutkan kembali oleh Allah Taala menggunakan bahasa Arab dalam Al-Quran. Jadi kalaulah kita sebut, ini perbincangan yang panjang sebenarnya di kalangan para ulama, kalaulah kita sebut
ini adalah kata-kata Nabi Musa, seolah-olah kita telah pun meletakkan perkataan yang bukan mukjizat dalam Al-Quran. Kan kata-kata makhluk mukjizat atau tidak? Bukan mukjizat. Kata-kata jin dan syaitan yang apa Allah sebut dalam Quran pun ada. Itu semua kata-kata makhluk, bukan mukjizat. Tapi bila Allah convertkan dan Allah sebutkan dengan apa uslubnya, bahasa Allah, menjadikan kata-kata itu adalah kata-kata Allah. Sebab tu pandangan yang mengatakan ini adalah kata-kata Nabi Musa ataupun ayat-ayat yang lain ini adalah kata-kata malaikat, itu pandangan yang tak diterima. Dia sebab seolah-olah menyatakan bahawa kata-kata makhluk juga mukjizat. Quran kan semua mukjizat. Kan? Jadi sebenarnya tak terima, sebab itu semua adalah suatu convert yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dan diletakkan dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan ambil daripada wa idh qala Musa itu adalah makna daripada hiwar yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga kaumnya. Pengajaran seterusnya adalah segera dalam melaksanakan perintah Allah. Segera dalam melaksanakan perintah Allah ini juga kita dapat faham daripada ayat ni, apabila kaum Bani Israel ini menangguh dan yang sepatutnya kita kena segera untuk melaksanakan perintah Allah. Baik, ini terakhir Israiliyat. Sebelum kita masuk Israiliyat, clear tak kita? Clear. Jadi perlu tak kita tengok pada riwayat Israiliyat? Penjedak cerita je lah. Macam itulah. Baik Israiliyat daripada kisah kita, saya suka untuk sebut Israiliyat daripada kisah supaya kita dapat bezakan yang mana kisah daripada Al-Quran, yang mana kisah daripada Israiliyat. Ustaz, di dalam tafsir Ibn Katsir, adakah Ibn Katsir menyebut ini Israiliyat, ini tidak? Dia pun senyap juga, dia tak sebut. Seingat saya, Ibn Katsir pendapat dia adalah pendapat jumhur. Jadi bila pendapat jumhur, mereka mengharuskan riwayat Israiliyat. Mereka tak asingkan. Maksudnya seolah-olah menjadi macam suatu yang sama. Mana dia tak sebut lah ya? Dia tak sebut. Sebab tadi Ustaz sebut dia ke awal adalah harus supaya kita disuruh supaya sebut, ya Ustaz kan? Supaya jelas benda itu Israiliyat ataupun Quran dan jelas Quran. Jumhur para ulama kata harus riwayat Israiliyat sebab dia tidak mendatangkan hukum yang baru. Jadi bila riwayat Israiliyat dia kita panggil penambah rasa sajalah. Tetapi minoriti para ulama adalah tidak membenarkan, melainkan dengan menyebut ini adalah Israiliyat. Kita kena sebut. Itu ada soalan saya tadi, adakah lokasi sebut ini Israiliyat, ini Israiliyat, ataupun dia tak sebut langsung? Saya kena tengok balik. Kalau saya check, saya double check, nanti saya mention kat kuliah minggu depan, insyaAllah. Apa pun Israiliyat daripada kisah ni, yang pertama kejadian pembunuhan lelaki bertujuan perkahwinan. Daripada riwayat Israiliyat, yakni dalam Ad-Dur Al-Mansur, satu kitab tafsir yang agak besar, dimentionkan dalam tu Israiliyatnya adalah, maksudnya di sebalik kisah ni, seorang lelaki dia nak kahwin dengan seorang wanita, dan wanita itu adalah sepupunya. Dan wanita tu dia ada seorang ayah ataupun keluarga yang mempunyai harta yang banyak. Jadi dengan sebab lelaki ni nak mewarisi harta, dia pun nak kahwin dengan perempuan, dengan anak lelaki itulah, anak daripada salah seorang anak daripada keluarga tersebut. Jadi dengan sebab dia ni tergesa-gesa untuk mewarisi, maka dia bunuh ayahnya. Dia bunuh ayah perempuan tu. Dia bunuh ayah perempuan tu. Bukan dua lelaki nak kahwin, dia bunuh bakal. Tak. Dia bunuh ayah perempuan tu. Dia bunuh ayah perempuan tu. Dia bunuh ayah perempuan tu. Yang ni bukannya riwayat daripada Quran, tuan. Ini sebab itu Al-Quran tak fokuskan riwayat ni. Ini riwayat yang masuk dalam cerita ni. Jadi bila dia bunuh, seolah-olah bila dia bunuh, dia ambil mayat tu, dia letak dekat rumah orang lain. Kemudian dia tuduh, dia ni yang bunuh. Itu maksudnya. Jadi bila dia tuduh dia ni yang bunuh, dia minta pampasan. Ini yang disebut dalam riwayat Israiliyat. Tengok, keluarga ni yang bunuh lelaki ni. Lelaki tu pak saudara dia, bapa saudara dia.
umat ini pun sama saudara-saudara grup yang dia nak minta tebusan dia. So dia nak minta pampasan. Jadi berlaku tuduh menuduh. Siapa yang bunuh? Sehinggalah Allah buktikan, Allah perintahkan bila perkara ni dihantar ataupun dipanjang kepada Nabi Musa, Allah perintahkan untuk sembelih lembu dan pukul mayat. Tapi ini riwayat Israiliyat yang tidak disebut oleh Al-Quran. Jadi kalaulah dimentionkan perkara ni terlebih dahulu, orang akan jadi takjub. Orang akan jadi macam tu kisah ni. Sedangkan yang lebih utama adalah mengetahui pengajaran sikap Bani Israel. Dah lupa lah bab sikap tu sebab nak tahu cerita. Sebab nak tahu cerita ni kan. Jadi sepatutnya adalah kita kembali kepada yang mana yang lebih utama untuk difokuskan. Okey? Unsur tarbiyah tu didahulukan ya. Ya, unsur tarbiyah tu didahulukan. Kemudian Israiliyat yang lain adalah pemilik lembu. Kononnya bila Bani Israel ni nak mencari lembu yang seperti yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, pemilik lembu tu adalah seorang kanak-kanak yang taat kepada ibu bapa dia, tapi dia ni fakir miskin. Lalu berlaku kita panggil tawar-menawar untuk membeli lembu tu. Sampai kadang-kadang 100 dinar, 200 dinar, tak setuju lagi. Last kali budak ni kata timbang lembu ni, daripada nilai timbangan tu ukur dengan nilai emas, bayar dengan nilai emas harga lembu tu. Ini juga adalah riwayat Israiliyat. Jadi lembu tu jadi mahal. Sedangkan Allah tak mention perkara ni sebab yang lebih utama adalah kita tak mengetahui. Kan? Buat apa kita tahu nilai lembu ni? Jadi fokus kita lari. Itu Al-Quran macam tu style dia. Iaitu fokus kepada benda yang lebih penting. Benda yang lebih utama. Jadi pengajaran daripada keseluruhan kisah ni, yang pertama dalam bab riwayat Israiliyat, di bab qasas Qurani, saya nak mentionkan sekali lagi. Saya ingat kuliah yang lepas pun banyak kali saya mention. Hari ini pun saya nak mention sekali lagi bahawa qasas Qurani, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah tempat yang paling banyak Israiliyat masuk. Sekalipun kisah dalam Quran ni adalah kisah yang menakjubkan dan pengajaran banyak diambil daripada kisah Al-Quran, tapi ini juga adalah kita panggil tempat yang paling banyak Israiliyat masuk. Jadi perlu berhati-hati. Yang mana satu Israiliyat, yang mana satu daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah yang sahih. Kemudian pengajaran yang kita boleh repeat sekali lagi adalah menjauhi sikap buruk kaum Bani Israel dan sebagainya, yakin dan beriman kepada kuasaan Allah, tidak mengingkari perintah Rasul, mengetahui sikap Bani Israel dan segera melaksanakan perintah Allah SWT. Dan insya-Allah persoalan yang tadi saya akan rujuk balik dan saya akan jawab pada kuliah yang akan datang. Ustaz, saya nak bertanya, semua ayat ini turunkan di Madinah, di mana Rasulullah dengan masyarakat Islam dan juga banyak kaum Yahudi. Jadi bila cerita ni turun, sebenarnya bila cerita ni turun, apa agaknya kesan kepada masyarakat Islam dan kesan kepada masyarakat Yahudi itu dia bila cerita ni turun? Adakah di situ di mana kaum Yahudi ni dipelekehkan oleh orang Arab situ? Sebab sebenarnya aku mendedahkan lagi kan karakter mereka, datuk nenek itu ni. Ini boleh jadilah. Ini adalah satu kita panggil satu perintah secara tak langsung kepada kaum Yahudi, kaum Bani Israel, supaya ikut Rasulullah dengan mendedahkan bahawa perangai nenek mereka dulu adalah tidak ikut Nabi Musa AS, dan akibatnya Allah sebut yang hati mereka ni keras. Sepatutnya you tak boleh ikut perangai ni, you kena ikut Rasulullah. Boleh jadi itu yang hikmah di sebalik keturunan ayat ni. Wallahu a'lam. Jadi itu untuk sebab saya fahamkan ada juga orang-orang Yahudi yang dipuji oleh Allah kan, yang beriman kan. Jadi mereka tentulah cuba juga mempengaruhi Yahudi lain, padahal kebanyakan majoriti Yahudi adalah kufur lah kan. Tapi ada segelintir grup-grup yang jadi Islam, Nabi kan, termasuklah isteri Nabi juga ada.
Ya, macam ni. Kalau pada zaman Rasulullah di Madinah, Rasulullah dia duduk tempat tinggal masyarakat kaum Muslim itu berdekatan dengan masyarakat kaum Yahudi Madinah. Kadang-kadang berlaku, kita panggil ialah masyarakat berlaku sembang, berlaku berhujah, berlaku macam kita ni minum teh. Puak Yahudi di kalangan masyarakat Arab adalah orang-orang yang berharta, kaya kan, daripada orang Arab pun banyak meminjam duit daripada mereka kan, bekerja dengan mereka kot lah. Itu jadi dia orang melihat orang Yahudi ni macam kita panggil golongan business people agaknya kot ya. Itu saya tak pasti, tapi apa yang setakat yang saya tahu, kaum Madinah terkenal dengan tanaman, kaum Mekah terkenal dengan perniagaan. Itu. Tetapi masyarakat Muslim berjiran dengan kaum Yahudi ya, di Madinah. Muslim memang berjiran dengan kaum Yahudi. Kadang-kadang kaum Yahudi datang untuk berhujah dengan mereka. Kadang-kadang kaum Yahudi datang untuk bermasyarakat dengan mereka. Dan ada Yahudi yang masuk Islam. Nah, macam Ka'ab al-Ahbar yang masuk Islam. Dia adalah tokoh Yahudi, ulama macam kita panggil ulama lah, ulama di kalangan kaum Yahudi. Bila dia convert masuk Islam, dia juga memberi kesan, dia selalu cerita tentang Injil mereka dulu. Abdullah bin Salam, betul? Ya, Abdullah bin Salam. Dia diislamkan sebagai confirm masuk syurga kan. Orang tapi tidak disebut dia lah. Dia merendah diri kan. Saya tak ingat Abdullah bin Salam. Cerita tu agak famous lah. Oh ya. Tapi Ka'ab al-Ahbar bila dia masuk Islam dan Yahudi yang lain yang masuk Islam, jadi kadang-kadang mereka bawa budaya Yahudi, budaya daripada Injil kan, maklumat-maklumat yang mereka tahu pada agama yang lama tu kadang-kadang tercampur aduk dengan maklumat yang Islam tu. Itu juga adalah apa kita panggil kemunculan Israiliyat dalam siapa yang tengok yang tengok kuliah saya yang dulu, saya bincangkan tentang benda ni. Bagaimana Israiliyat boleh masuk dalam Islam? Antaranya adalah pemindahan orang Arab di Mekah Madinah ni. Kadang-kadang ada Arab lain yang ziarah mereka, maka bila dia berkunjung ke Mekah Madinah, dia bawa sekali dengan budaya. Adakah berlaku wujud kahwin campur antara Yahudi dan Arab? Boleh jadi juga. Ada juga ya? Boleh jadi juga. Macam Nabi sendiri pun kahwin dengan Safiyah tu kan. Kemudian antara sebab juga berlaku masuknya Israiliyat adalah dengan convertnya golongan Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi ke dalam Islam. Jadi mereka bukannya masuk Islam saja, tapi mereka bawa budaya Yahudi masuk Islam. Dan mereka bawa juga ma'rifah, keilmuan daripada agama mereka, dan berlaku campur aduk dengan maklumat Islam. Orang yang ada kitab dan cerdik pandai, mereka pandai baca, orang ya. Tidak ramai kan? Tak ramai. Betul. Sebab itu Nabi disebut sebagai ummi kan. Jadi bila ada tohmahan yang mengatakan Nabi ni ambil maklumat daripada Al-Quran, maklumat Al-Quran ni daripada rahib-rahib Yahudi Nasrani yang dulu. Tapi hikmah di sebalik Nabi tak pandai membaca, Nabi tak pandai menulis, adalah itu membuktikan bahawa maklumat itu daripada Allah. Jadi kalaulah Nabi ni tuduhan tu benar, macam mana Nabi nak ambil? Sedangkan Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai menulis. Jadi tohmahan itu adalah salah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tuan? Tak ada. Kita tutup dengan tasbih kifarah supaya kita apapun, semoga kita dapat pengajaran dan dapat ibrah yang sepatutnya daripada kisah ni. InsyaAllah kisah seterusnya kita akan bincang tentang Harut dan juga Marut. Kisah yang ini habis di sini. Habis. Cuma minggu depan saya akan cuba jawab soalan tuan tadi. Kita akan bincang pula berkenaan dengan Harut dan Marut. Harut dan Marut iaitu dua malaikat kan, dua malaikat yang turun ke bumi. Bagaimana pula kisah mereka, dua malaikat ni, dan apa Israiliyat yang masuk, apa kepentingan kisah ni, pengajaran yang kita boleh ambil, dan apa Israiliyat yang masuk daripada kisah ni yang perlu kita jauhkan. Satu soalan kesempatan ni, sebab saya pernah membaca satu buku, dia mengatakan yang di dalam Quran ni memang terlalu banyak kisah-kisah
yang Allah bawa untuk hanya sebagai iktibar pengajaran daripada muabat terdahulu. Saya pun bila baca Quran tu saya dah tandakan highlight daripada juz 1 sampai juz 30 semua surah saya tandakan di mana Allah membawa kisah-kisah lah. Saya tandakan dengan warna hijau. Tapi buku tu mengatakan kisah-kisah dalam Quran banyak dan dia letak 80% adalah kisah. Saya rasa macam keterlaluan lebih sangat. Betul. Kisah Al-Quran adalah 1/3. Oh, 1/3 bukan 80%. 1/3 saja. Dia Al-Quran membincangkan tentang akidah. Maksudkan kalau Quran kita dapati 6,236 ayat, dia 1/3 lebih kurang 2,000 lebih lah. Adakah macam tu? Syedek ke atau anggaran saja? Anggaran saja. Jadi anggaran saja. Dia ada bahagian akidah, bahagian syariah. Syariah ni maksudnya unsur amalan kita, dan bahagian kisah. Kisah ni adalah untuk kita ambil pengajaran. Adakah bila kita sebut kisah tu, bila Allah kata apa tu, wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kisah Nabi Adam tu pun itu termasuk kisah juga. Kisah juga. Oh, semua yang berbentuk cerita ya. Berbentuk cerita. Tapi dalam kisah, maksudnya kisah dalam masa yang sama ada unsur akidah. Tapi penceritaan dalam Al-Quran tu dalam bentuk kisah. Itu yang dimaksudkan. Ada elemen penceritaan, elemen flashback, elemen yang penting. Elemen yang penting. Jadi bila kita tengok dalam Al-Quran ni, bila kita baca ayat, kita boleh tentukan ini yang mana satu. Ini akidah ke, syariat ke, kisah. Adakah itu menunjukkan yang unsur penceritaan ni unsur yang orang suka dengar? Boleh jadi. Sebab ayah nak baca cerita, mana dia anak tu dia beri kan. Betul. Sebab saya pun beranggapan macam tu. Masyarakat lebih suka tentang kisah, dan lebih utama untuk kita cerita kisah dalam Quran daripada kisah yang lain, kan? Daripada yalah ramai tahu daripada kisah-kisah apa macam-macam lah. Tapi yang lebih utama adalah kita faham kisah Al-Quran. Sebab untuk kita tahu juga sekarang ni kan, melalui WhatsApp, melalui Facebook dan macam-macam, ada orang dia letakkan kisah, Nabi Adam dulu macam ni. Sepatutnya kita kena balik kepada Al-Quran. Adakah kita timbangkan kisah yang tersebar tu dengan Al-Quran? Adakah betul macam tu ataupun macam mana? Sebab itu macam mana pun kita kena dahulukan wahyu yang utama, Al-Quran dulu. Kemudian as-sunnah as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Kemudian barulah yang lain-lain yang masuk tu kita kena hulkan dulu. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minggu depan insya-Allah kita akan bincang tentang Harut dan Marut. Kisah yang lain pula. Juga berkenaan dengan umat terdahulu. Ini kisah kaum Nabi Musa AS, dan tu kaum Nabi lain pula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.